Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, nescaya sungguh-sungguh aku akan tambah nikmat itu kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, sungguhnya azab aku amat-amatlah pedih. Amat-amat bersangatan pedihnya. Jadi ayat ni memberi isyarat kepada kita bahawasanya sekiranya kita bersyukur, memang Allah akan tambah. La azidannakum. Di situ ada dua penegasan. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, lam taukid, lam yang membawa isyarat penegasan, dan juga nun yang membawa isyarat penegasan. La azidannakum, aku akan tambahkan. Maknanya kita tak perlu risau bahawasanya kalau kita bersyukur terhadap apa yang Allah kurniakan apa adanya, insya-Allah akan ditambahkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang minta Allah sekalian, itulah akibat kalau kita tak bersyukur. Allah akan berikan balasan dengan azab yang pedih kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang minta Allah sekalian, sabar, redha dan juga syukur ni merupakan tiga perkara yang berbeza sekiranya tiga-tiga ini berada dalam satu tempat ataupun satu masa yang sama. Sabar merupakan seseorang yang tak suka dengan ujian yang dia hadapi, benci dengan cabaran yang dia terpaksa tempuhi, dan sekiranya dia ada peluang untuk balas dendam, untuk ubah ujian tersebut, dia akan pilih untuk balas dendam dan revenge perkara tersebut. Itu sabar, maknanya dia tahan sahaja. Tapi ada pun redha, ianya adalah perkara di mana seseorang itu dia terima ujian, cabaran yang dia hadapi dalam kehidupan, tapi dia juga menyimpan rasa, menyimpan dendam. Sekiranya dia ada peluang untuk balas, dia akan balas perkara tersebut. Kemudian berbeza dengan syukur. Orang yang diberikan ujian, diberikan cabaran, terpaksa menempuh kesusahan dalam kehidupan, dia memilih perkara tersebut dan dia terima perkara tersebut, nak perkara tersebut berbanding perkara-perkara yang lain. Sebab apa? Orang yang bersyukur ni dia yakin dan percaya setiap apa yang berlaku tu ada hikmahnya. Sebagai contoh, kalau seseorang yang ada 6 orang anak, semua masuk universiti kecuali anak yang keempat dia tak masuk universiti, SPM pun tak lepas. Dia dengan rasa syukurnya terhadap anaknya yang mungkin kurang berjaya dari sudut pelajarannya, tiba-tiba dia jatuh sakit, terpaksa dialisis. Kan, masalah buah pinggang, 3 ke 4 kali dialisis seminggu, 3 kali seminggu sebagai contoh. Jadi anak yang tidak sambung pelajaran inilah yang akan membantu dia. Jadi konsep syukur tu maksudnya dia sendiri rasa pada peringkat awal menerima ujian tersebut, anaknya tak dapat sambung pelajaran dalam situasi yang kita sebutkan, dia pilih perkara tersebut dan nak perkara tersebut berbanding yang lain. Ada orang yang lambat nak pergi travel, terlepas kapal terbang sebagai contoh, rupa-rupanya kapal terbang tersebut terhempas. Ataupun orang yang lambat nak pergi kerja dan sebagainya, rupa-rupanya di hadapan dia ada orang yang kemalangan, accident, dan bukan dia yang menerima keburukan tersebut. Jadi orang yang bersyukur ni pada awalnya dia rasa mungkin ujian tu berat bagi dia, tapi dia memilih perkara tersebut berbanding perkara yang lain. Walaupun perkara yang lain nampak lebih baik, tapi dipilih perkara yang kurang baik itu sebab rupa-rupanya perkara itulah yang lebih baik bagi dia, yang ada hikmah, kebijaksanaan di sebalik perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad SAW juga sentiasa meletakkan diri baginda dalam keadaan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu malam, Nabi Muhammad SAW bangun untuk mendirikan solat pada waktu malam, sehingga dikatakan bengkak kaki Nabi Muhammad SAW, kaki mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, akibat lamanya berdiri untuk menunaikan solat pada waktu malam. Rentetan pada itu, Sayyidatina Aisyah bertanya pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau perlu buat macam ni?"
kan, sedangkan engkau ni kekasih Allah, kan, huraiannya dijanjikan syurga. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjanjikan lagi melalui wahyunya al-hadis, menjanjikan 10 orang sahabat al-mubasysyirin bil jannah, kemudian merupakan orang yang memberikan syurga pada ahlul badar melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ni Nabi yang paling agung sekali daripada ratusan ribu Nabi, daripada ratusan Rasul, dan juga daripada 25 orang Rasul, daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi, Nabi lah Rasul yang pertama. Tapi kenapa Nabi tetap juga mendirikan solat dengan sangat khusyuk, dengan sangat fokus memperhambakan diri pada Allah SWT? Sebab apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, afala akuna abdan syakura. Adakah aku ni tak boleh? Afala an akuna abdan syakura. Adakah aku ni tak boleh nak jadi hambanya yang bersyukur? Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, bersyukur dengan wahyu yang diturunkan untuk memayungi, memandu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, syukur ni mungkin ringan di mulut, tapi susah untuk kita laksanakan. Kajian-kajian di peringkat universiti di barat dan sebagainya, antara perkara yang menyebabkan kita tenang, Islam ni confirm dah ada perkara berkaitan syukur, tapi orang yang tidak ada keimanan juga mengamalkan value of gratitude, nilai-nilai kesyukuran dalam kehidupan, supaya hati lebih tenang. Kita tak lihat apa yang ada pada orang tu adalah apa yang kita nak kejar. Mungkin kejayaan, kecemerlangan di dalam akademik, dalam sudut hal-hal yang berkaitan dengan dunia boleh untuk kita contohi, tapi hal-hal yang berkait dengan rezeki apa adanya yang dikurniakan pada kita, lebih molek kita nilaikan, kita penuhi dengan nilai-nilai kesyukuran. Setiap hari rasa syukur dengan apa yang kita ada. Kita lihat dengan orang yang lebih rendah dengan kita, kita akan rasa aku ini sudah lebih daripada apa yang sepatutnya. Ada orang pergi kerja menaiki basikal, orang yang naik motor dia akan rasa lebih bersyukur dengan apa yang dia ada. Orang yang naik kereta berbanding dengan orang yang naik motor pergi kerja dan sebagainya, dia akan rasa lebih bersyukur tak kala mana hujan tidak ditimpa badai basah hujan tersebut. Jadi nilai syukur ni terletak pada diri kita, bukan terletak pada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, untuk akhirnya ada satu doa yang dinukilkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan syukur ini, iaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Wahai Tuhan, Rabbi auzi'ni, kurniakan aku rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang kau kurniakan kepada aku dan juga kepada kedua ibu bapaku, dan juga kurniakanlah aku syukur, manifestasi syukur dengan cara beramal soleh yang engkau redai, dan juga perbaikilah, pertingkatkanlah, lindungilah zuriat-zuriatku. Sungguhnya aku taubat kepadamu dan aku kalangan mereka yang menyerah diri bulat-bulat kepada Allah SWT. Jadi dengan rasa syukur ini menyebabkan nilai diri kita lebih tinggi. Kita tak rasa apa yang ada pada diri kita ini tak cukup. Sebab manusia ni, jika diberikan satu lembah emas, dia akan minta lembah emas yang kedua. Jika sudah ada 2 lembah emas, dia akan minta lembah emas yang ketiga. Sentiasa tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Jadi syukur ini benda yang mungkin ringan di mulut, tapi sangat-sangat susah untuk kita laksanakan bagi orang yang rasa tidak cukup dengan apa yang dia terima. Akhir kalam, setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita akan ada solusinya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah SWT ulang dalam Al-Quran. Sungguhnya dengan kesusahan itu, inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan yang ma'rifah, inna ma'al usri, kesusahan tersebut, the specific kesusahan tersebut
adanya kesenangan, solusi yang lain, yang non-specific solution. Maksudnya ada apa-apa jua jenis solusi. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, ayat yang seterusnya, dan sememangnya sesungguhnya kesusahan itu, kesusahan yang sebelum tadi, kesusahan yang sama itu ada solusi yang lain. Maknanya paling-paling kurang ada dua solusi yang Allah berikan pada kita dalam hidup kita. Sekiranya apa yang kita doakan tidak dikabulkan di dunia, Allah akan kabulkan di masa yang lain di dunia, atau tidak di dunia, Allah akan kabulkan di akhirat, tentunya dengan ganjaran yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga kita dapat sematkan rasa syukur dalam hati kita. Semoga hati kita lebih tenang, jiwa kita lebih jauh daripada hasad dengki dengan manusia-manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام.